Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Dia suami, dia up status tentang isteri dia. Dia tak sebut nama, tapi semua orang tahu ni dia sebut tentang isteri dia. Ada tuan banyak. Walaupun dia tak sebut nama, dia kata kalau macam ni bangun tak siap apa lagi, baik ambil perempuan lain. Padahal si isteri hari tu letih, hari tu je tak sempat siapkan sarapan, dan hari itulah suami up status bagi tahu tentang keburukan isteri. Hati-hati. Berapa orang baca? 18,000 orang baca aib yang didedahkan. Yang Nabi sebut akhir zaman nanti manusia dia buat dosa dengan cepat. Di akhir zaman manusia buat dosa dengan cepat. Yang ni lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pemimpin lagi besar, berapa banyak yang berada di bawah dia, semua tu dia nak kena jaga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia Perdana Menteri, 34 juta dia kena jaga. Dia Menteri Besar, kalau negeri dia 3 juta, 3 juta dia bertanggungjawab untuk jawab di hadapan Allah. Oh, patutlah para sahabat tolak jawatan Ustaz. Ini jawapan para sahabat menolak jawatan selepas kewafatan Rasulullah. Sahabat bersumpah-sumpah tolak jawatan. Kita berebut bermati-mati sebut jawatan. Ini tak sebut mana-mana tau. Umum macam tu je. Sebab kata para ulama, hati ini seperti telaga, dan mulut itu adalah timbanya, baldinya. Baldi ke yang ada tali itu? Baldinya. Hati itu adalah telaga dan mulut itu adalah baldinya. Dan baldi itu tidak akan mengeluarkan kecuali isi dan air yang ada di dalam telaga itu. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang dikeluarkan oleh mulut. Apa yang ada di dalam hati, bagaimana keadaan hati, itulah yang akan dikeluarkan oleh mulut. Kalau mulutnya sering menyakitkan hati orang lain, kalau mulutnya sering mengumpat orang, berburuk sangka dengan orang ataupun mengutuk orang, begitulah keadaan hatinya. Semua orang nak tahu hati masing-masing. Saya pun nak tahu hati saya. Sebab hati ini kalau dicincang tubuh kita 1000 cincang, kita tak tahu di mana hati itu. Tapi ada tak hati? Ada. Yang ajaibnya hati itu ada. Sekarang kita cakap adalah hati. Kita sebut subhanallah sekarang. Itu di mulut. Ni. Sekarang semua orang boleh sebut adalah hati. Subhanallah lah hati. Dikira berzikir walaupun adalah hati. Kira berzikir walaupun bukan dengan mulut, hati sahaja. Hati itu wujud. Semua orang yakin hati itu wujud, tapi di mana hati itu? Tak tahu. Maka semua orang nak tahu keadaan hatinya. Antara cara untuk mengetahui keadaan hatinya ialah lihat bagaimana bertuturnya mulut dan lisannya. Ada orang kita duduk dengan dia, mesti seronok. Sebab dia ni jenis tak sebut keadaan dan aib orang lain. Seronok duduk dengan dia. Ada orang kalau duduk dengan dia, mesti kita pun nak kata ke orang. Yang ni kena jauhkan diri kita. Jangan terlalu kerap dengan orang-orang yang mengajak kita melakukan dosa dengan Allah. Minta diri. Ni tuan-tuan guru saya dulu ajak, kita duduk dalam satu majlis, kita duduk satu tempat, bukan majlis 3 orang, 6 orang bersembang, seorang mula sebut pasal orang lain. Ada satu orang dah mula sebut aib orang lain. Terus bangun waktu tu. Saya minta diri dulu, ada kerja sikit. Minta diri, terus bangun waktu itu juga, ada urusan sikit. Apabila tengok dalam majlis itu ada penipuan, ada kutuk mengutuk, ada mengumpat orang lain, ada sebut aib orang lain, bangun waktu itu juga. Tinggalkan majlis itu ataupun tinggalkan kelompok itu. Tapi jangan kata pula, wahai ahli neraka, saya balik dulu. Mulut kita dia pun tak elok. Bangun, bagi tahu minta izin, saya minta diri dulu, ada urusan.
Ada urusan. Saya nak ulang satu hadis yang sangat masyhur. Namanya hadis muflis. Hadis muflis. Hadis ni masyhur, terkenal, sangat penting. Saya suka ulang sebab dia mengingatkan diri saya kepada keadaan mahsyar. Satu hari, Nabi dengan sahabat, kemudian Nabi tanya soalan. Nabi kata, atadruna manil muflis? Nabi tanya sahabat, kenal tak siapa orang muflis? Sahabat pun jawab, muflis ni ya Rasulullah, duit pun tak ada, dirham tak ada, dinar tak ada, barang-barang berharga apa pun tak ada. Muflis, fakir. Muflis ni pokai, habis terus duit dia. Yang ada RM100 dalam bank, walaupun RM100 itu bukan muflis. Muflis ni jumlah hutang dia lebih banyak daripada apa yang dia ada. Muflis. Maka sahabat jawab kepada Nabi, wahai Rasulullah, muflis ni tak ada apalah. Tak ada apa, tak ada harta langsung. Maka Nabi pun jawab, muflis itu ialah orang yang datang di padang mahsyar nanti. Satu kumpulan muflis namanya. Semua muflis kumpulan tu. Bukan semua orang tau. Yang muflis ni dia akan duduk satu kumpulan. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kumpulan tersebut. Amin. Nabi kata muflis ini ialah satu kumpulan umat aku. Allah panggil nama seorang-seorang. Bila Allah panggil nama, dia pun datang. Panggil nama bukan ramai-ramai tau. Kita bayangkan, ni ada 2,000 orang, 2-3,000 orang sini. Panggil seorang-seorang. Panggil seorang, datang ke depan, datang ke sini, tayangkan video dia. Tayangkan video kehidupan dia, start daripada dia mula baligh sampai petang ni. Tuan-tuan, kalau tayang video saya di sini, saya sendiri takkan duduk di sini dan tunggu untuk dihabiskan video tersebut. Video kehidupan kita. Apa yang kita buat dalam bilik, apa yang kita buat dalam kereta, apa yang kita buat seorang diri, apa yang kita buat dengan kawan-kawan, semua ditayangkan dan semua orang tengok. Malunya manusia ketika itu. Malu tuan, malu. Perasaan malu dan keadaan di mahsyar, kalau orang tanya ustaz, keadaan di mahsyar, perasaan, suasana tu macam mana? Macam tengah hari ni. Seperti mana pagi ni, tuan-tuan boleh pegang jari, tuan-tuan boleh melihat, tuan-tuan boleh bernafas, tuan-tuan rasa malu, tuan-tuan rasa panas. Macam itulah keadaannya di mahsyar. Cuma bezanya, ia sangat panas dan majoriti manusia tidak berpakaian ketika itu. Majoriti manusia tidak berpakaian, telanjang bulat, laki-laki dan perempuan ketika itu. Subhanallah. Subhanallah. Dah dalam keadaan yang begitu panas, sesak, Nabi kata kamu langkah ke depan satu langkah, kena orang, kamu undur selangkah ke belakang, ke belaga orang, ke kanan selangkah, kena orang, ke kiri selangkah, belaga orang. Kemudian panas. Lalu dipanggil seorang-seorang. Lalu ditayang untuk dilihat apa yang dia ni buat di dunia dulu. Dan ada satu berita gembira, mana-mana maksiat yang dilakukan oleh kita di dunia, kemudian kita bertaubat, dengan taubat nasuha, dosa itu tidak ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita hidup 2023, 1445 Hijrah kan, belum mati.
Maksudnya masih ada peluang untuk padam semua dosa yang lalu. Untuk padam semua dosa yang lalu dengan taubat. Allah panggil satu orang ahli muflis. Dia tak tahu dia muflis. Dia tak tahu dia muflis. Bila Allah panggil nama dia, dia datang ke depan. Lalu ditimbang amalan orang ni. Islam dia. Dia mati dalam keadaan Islam. Dengar ni, yang saya nak beritahu ni. Lelaki anggota kumpulan muflis ini Islam, mati dalam keadaan Islam. Lalu dipanggil oleh Allah, Allah sendiri yang panggil, dia buka buku amalannya. Macam kita print statement bank tu lah, ada yang 50 muka surat, 100 muka surat, 1000 muka surat, 10,000 muka surat. Statement bank tu, dia tulis jam 6.45 siapa masuk duit, 6.46 siapa masuk duit, 6.47 siapa masuk duit, 6.48 siapa masuk duit, siapa keluarkan duit. Begitulah buku amalan kita yang akan dikeluarkan, ada perinciannya. Lalu orang yang anggota muflis ni dipanggil namanya beserta nama ayahnya. Oh, maksudnya tak tukar ustaz. Yang lama Lim Nong Ning apa tu? Begitulah namanya. Yang nama Cina dipanggil dengan nama Cina, yang nama India dipanggil dengan nama India, yang nama Perancis dipanggil dengan nama Perancis. Tidak ditukar beserta nama ayahnya. Maka Nabi kata, apabila namakan nama anak-anak kamu, namakan dengan nama yang baik. Kalau seronoklah nama Argentina Victoria ni. Seronok letak nama plus liner. Seronok pilih nama orang putih, nama modern-modern lah sikit ustaz. Saya tak mau sebut, saya kecil hati sebab tu saya sebut nama bas, nama ni. Nama syarikat, Ajinomoto, buah nama anak. Dipanggil dengan nama itu sampai di mahsyar dengan nama ayahnya. Ini beruntung ni hak nama elok-elok, alhamdulillah. Nak tukar tak boleh tuan, umur 72 tukar apa? Petang ni, pagi ni umur 57 nak tukar macam mana nama? Redha je lah. Yang ada peluang anak kita, cucu kita. Jangan duk seronok letak nama pelik-pelik. Seronok dan berbangga letak nama Abdullah. Letak nama Abdul Rahman. Ketika nama anak kita dipanggil di mahsyar dengan nama hamba Allah. Bangga anak tu. Dia kata terima kasih mak ayah pilih nama elok untuk saya. Untuk abang. Ketika nama anak itu dipilih dengan nama Fatimah. Bangganya dia. Nama dia sama dengan Presiden Wanita Syurga. Waktu itu. 4 orang. Presiden Wanita Syurga. Saya tengok artis-artis 7 bintang. Ramai aja buah nama anak Aisyah Fatimah. Saya duk pergi buat majlis ilmu dengan depa, anak-anak depa semua nama elok-elok. Ada yang Maryam, ada Aisyah, ada Afiah, ada Afwa, ada Fatimah, ada. Bila dipanggil orang Islam, umat Nabi Muhammad mati dalam keadaan Islam. Lalu dibentangkan solatnya. Yang pertama sekali, solat 5 waktu, lulus. Ini pelik ni. Solat 5 waktu, lulus dan diterima Allah. Maksudnya dapat pahala ustaz? Dapat pahala. Lelaki yang dipanggil ini, solatnya lulus, tak tinggal solat, dapat pahala. Ditengok, dilihat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Semua lulus.
Wuduknya elok, solatnya elok. Lalu Allah pamerkan pahala dengan matanya. Pagi ni tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok botol air ni, tuan-tuan tengok Ustaz Ahmad ni. Begitulah pahala dan dosa akan dilihat dengan mata kasar kita. Nampak. Dia pun tengok, lelaki yang ditimbang ni dia pun tengok, nampak pahala dia. Dia tengok. Bila sebut Zuhur, bila solat Zuhur dia dibawa, Allah Ta'ala pun tengok, lulus tak? Batal tak solat dia? Batal tak wuduk dia? Ada tak dia riak? Ada tak dia, tak ada, semua lulus. Diterima Zuhur, lalu ditunjukkan pahala dia. Dia pun nampak. Selesai solat, lulus, puasa Ramadan. Ditimbang puasa Ramadan, dia puasa daripada umur 13, dia balik sampai 64. Tak pernah tinggal puasa Ramadan. Ni laki ni. Saya tahu tuan-tuan semua panas. Semua berpeluh-peluh dah tu. Sekejap lagi singgahlah Lata Kinjang ke mana ke. Mandi ramai-ramai. Memang berpeluh-peluh dah tu, tak apalah nak buat macam mana. Kita minta Ustaz Kazim buat dewan besar sikit nanti. Cantik dah sekolah cantik ni. Lelaki ini ditimbang Ramadannya daripada tahun 1 sampai ke 20, 40 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, 50 kali Ramadan, lulus. Subhanallah. Ni nak bagi nampak ni, jangan main-main dengan kumpulan muflis ni. Sangatlah kecewa. Lalu dikeluarkan zakatnya lulus, lalu dikeluarkan hajinya lulus, lalu dikeluarkan yang wajib-wajib ni, yang fardu. Setelah habis ditimbang solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kesemua lulus, dia tak ada yang culas. Solatnya rajin, Qurannya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya dibayar. Setelah dia melihat bongkah-bongkah gunung ganang pahala di depannya, yang sudah pun melayakkan dia untuk masuk dalam syurga, dah boleh masuk syurga. Kemudian malaikat tanya, yang ramai tadi malaikat tanya, wahai semua yang di mahsyar, siapa yang kenal dengan wanita ini? Siapa yang kenal dengan wanita ini, sila tampil ke hadapan. Suami dia angkat tangan. Saya, ya Allah, saya nak tuntut pahala daripada dia. Saya, ya Allah, saya nak tuntut pahala daripada dia. Dia ni isteri saya. 30 tahun kami berkahwin, setiap hari dia menyakitkan hati saya dengan lidahnya. Allah arah para malaikat timbang dosa itu. Lalu malaikat kata, kemudian kami dah timbang, apa kami buat ya Allah? Pindahkan pahalanya kepada suaminya, 30 tahun. Baru suami ya, belum jiran. Belum anak. Yang orang lelaki, isteri juga akan angkat tangan nanti. Lagi banyak. Tanggungjawab suami berganda-ganda lagi banyak. Yang isteri pula paling banyak sekali hati suami. Mulut. Paling banyak sekali, mulut. Minggu lepas ada seorang yang mengadu kat saya, dia kata, Ustaz, mak saya beletiak ke ayah sampai terlena ayah. Dua-dua umur 60 lebih. Si ibu 60 lebih, ayah 60 lebih, salah beli ayam, bukan tempat yang selalu beli. Tempat yang selalu beli tu dia basuh siap. Yang ni beli yang tak basuh ni, dia nak kena balik basuh. Beletir daripada berdiri sampai duduk sampai tidur ayah.
Inna lillahi wa inna ilaihi. 60 lebih dah. Tak habis lagi ke sakit hati suami? Si suami tu akan kata dia tidak ada belas ihsan di mahsyar. Anak akan humbankan mak di mahsyar. Mak akan humbankan anak, suami akan humbankan isteri, isteri akan humbankan suami. Sebab waktu tu semua dah nampak api neraka Jahannam yang sedang menjulang-julang daripada perut neraka. Ya Allah, dulu dia pukul aku depan orang ramai. Ya Allah, dia malukan aku depan anak-anak dan suami aku. Ya Allah, tak berhenti orang datang. Nabi kata dia buat pahala yang banyak tetapi dia pukul orang ni, dia mengumpat orang ni, dia tuduh orang ni, dia jatuhkan, dia robohkan rumah tangga orang ni. Wa akala mala hadza, dia ambil hak orang. Kan semua berkait dengan orang. Semua berkait dengan orang. Dia dengan Allah elok. Puasanya elok, solatnya elok, sedekahnya elok, Qurannya elok, pergi umrah elok, tak guna kata orang, elok pergi umrah, hajinya lulus. Hajinya lulus, patutnya masuk syurga. Sebab haji mabrur balasannya syurga. Tapi sebab kait dengan orang. Sebab terkait dengan orang lain, dengan hak orang, maruah orang. Hati-hati, up status sebut aib orang. Dia suami, dia up status tentang isteri dia. Dia tak sebut nama, tapi semua orang tahu. Ni dia sebut tentang isteri dia. Ada tuan-tuan banyak. Dia suami, dia up status tentang isterinya. Walaupun dia tak sebut nama, dia kata kalau macam ni bangun, tak siap apa lagi, baik ambil perempuan lain. Padahal si isteri hari tu letih, hari tu je tak sempat siapkan sarapan. Hari tu saja. Dan hari itulah suami up status bagi tahu tentang keburukan isteri. Hati-hati. Berapa orang baca? 18,000 orang baca status dia. Sebab follower dia ramai. 18,000 orang baca aib yang didedahkan. Tuan-tuan, ada hadis ni yang Nabi sebut akhir zaman nanti manusia dia buat dosa dengan cepat. Di akhir zaman manusia buat dosa dengan cepat. Yang inilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pahalanya dah banyak. Orang yang angkat tangan diberikan pahala, diberikan pahala, diberikan pahala, diberikan pahala. Fa in faniyat hasanatuhu. Ketika mana habis pahala-pahala dan kebaikannya. Lalu malaikat bertanya, wahai Allah, pahala dia yang bergunung ganang sejauh mata memandang tadi telah pun habis. Tetapi masih ramai yang menuntut pahala daripada buku amalannya. Ramai lagi duk tunggu. Sebab apa? Sebab dia pemimpin. Pemimpin lagi sakit. Pemimpin lagi besar. Berapa banyak yang berada di bawah dia, semua tu dia nak kena jaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia Perdana Menteri, 34 juta dia kena jaga. Dia Menteri Besar, kalau negeri dia 3 juta. 3 juta dia bertanggungjawab untuk jawab di hadapan Allah. Kamu penghulu, 14,000 orang. 14,000 orang yang akan soal kamu di mahsyar nanti. Oh, patutlah para sahabat tolak jawatan Ustaz. Ini jawapan para sahabat menolak jawatan selepas kewafatan Rasulullah. Sahabat bersumpah-sumpah tolak jawatan. Kita berebut bermati-mati rebut jawatan. Kita bermati-matian rebut jawatan. Ini tak sebut mana-mana tau. Umum macam tu je. Tak kira lah yang dulu kerajaan kah, yang ni kerajaan kah, umum. Kaedah ni umum untuk semua orang.
Bila dah habis pahalanya, malaikat pun tanya, ya Allah, masih ramai yang minta. Allah Ta'ala kata, ambil dosa mereka, letak dekat dia. Ada berapa orang lagi yang minta? 67 orang. Ambil dosa mereka. Tapi bukan ke semua dosa. Maksudnya setakat yang dia buat dosa itulah. Yang dengan orang tu. Contohnya dosa dia dengan orang tu jiran. Setiap minggu, hari Ahad, cuti je, malam, Sabtu, malam Ahad, dia akan pasang lagu kuat-kuat. Si jiran sebelah ni tak boleh tidur. Dia akan pasang lagu kuat, tidur pukul 1 pagi, 2 pagi. Si jiran ni, 14 tahun. Macam itulah keadaannya. Dikira yang itulah 14 tahun. Allah yang maha adil akan suruh malaikat kira 14 tahun. Dia ganggu jiran dia. Dia sakiti jiran dia. Sampai jiran dengan anak-anak tak boleh tidur. Dengan suara lagu yang kuat, yang kamu kira yang tu, ambil kejahatan, bubuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Maka indah hidup sebagai seorang mukmin sejati ni, apabila kita jaga, kita tak ada kaitan dengan orang lain. Kalau mati syahid, saya sebut contoh. Mati syahid. Kita mati syahid. Mati syahid. Pergi Palestin, contoh pergi Palestin berjihad. Berperang dengan Yahudi. Itu memang betul-betul syahid tu. Bukan bergaduh sama-sama kita. Kan, bergaduh sama-sama kita, bunuh, itu tak syahid. Sama-sama Islam. Pergi berperang sebagai contoh, berperang di Palestin, berlawan dengan Yahudi, mati syahid. Tetapi dosa dengan orang banyak. Boleh masuk syurga ke tak boleh masuk syurga? Jawapannya tak boleh. Sekalipun mati syahid, fi sabilillah, yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati-hati dosa dengan orang ramai. Yang terakhir, poin pagi ni. Jangan sekejap saja. Tadi poin pertama. Ini poin yang terakhir. Kan, sekali dengan saya pun berpeluh juga. Sebab tu nak berhenti dah tu. Pergi turun sikit. Depa tala ke sini. Kena malaikat lah. Tu baru kena. Seatbelt saya pandai sikit. Melawak je. Sabar tuan-tuan, 15 minit lagi. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pada kehidupan Rasulullah itu ada teladan yang baik. Laki-laki ataupun perempuan umat Nabi Muhammad, tiru bagaimana Nabi hidup. Tiru bagaimana Rasulullah hidup. Saya nak cerita kat tuan-tuan, kita setiap hari kita melepaskan beratus-ratus sunnah Rasulullah setiap hari. Beratus-ratus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang Nabi nombor 1. Allah redha Nabi nombor 1. Allah kasih Rasulullah nombor 1. Kalau siapa-siapa nak Allah kasih dia, letak dia dekat dengan Nabi, bagaimana Allah sayang Nabi, maka dia tiru kehidupan Rasulullah. Saya yang bercakap pun tak dapat tiru semua, tapi saya berazam untuk tiru seperti kehidupan Rasulullah, insya-Allah. Niat dalam hati. Niat sekarang, tengah hari ini, walaupun panas ni, kita niat sekarang, ya Allah, mulai sekarang saya akan belajar
untuk menjalani kehidupan seperti seharian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas dah lepas ni. Selepas daripada tengah hari ni, jangan lepas. Ada sunnah, tulis atas kertas, pelekat dalam bilik kita. Sunnah Nabi. Kan banyak sunnah Nabi waktu berwuduk, ada 20 lebih. Sehari kita berwuduk paling sikit 5 kali. Sunnah Nabi waktu berwuduk menghadap qiblat, sebut bismillah, basuh 3 kali, dahulukan yang kanan, tidak bercakap-cakap, berjimat cermat, tidak terlalu banyak menggunakan air, tidak terlalu sedikit, ada 20 lebih. Wuduk sahaja. Masya Allah. Wuduk sahaja. Ketika berwuduk sahaja, kita lepas beratus-ratus sunnah Rasulullah. Kenapa Allah sayang Nabi? Sebab Nabi bersifat dan berperangai seperti yang kita baca dalam kehidupan dia. Maksudnya siapa yang nak Allah sayang dia macam tu, Allah kasih dia begitu, Allah bagi ketenangan macam ketenangan kepada Nabi, akhlak baik seperti Allah bagi kepada Rasulullah, kesabaran seperti Allah bagi kesabaran kepada Rasulullah, tiru kehidupan Rasulullah. Ni, selepas ni kena cari apa yang Nabi buat waktu berwuduk. Sunnah-sunnah Nabi ketika berwuduk. Belum sunnah Nabi ketika tidur. Belum sunnah Nabi ketika makan. Belum sunnah Nabi, berpuluh-puluh sunnah Nabi masuk ke dalam tandas. Ada orang masuk tandas sehari sekali. Tak ada. Tambah yang kencing manis, lagi kerap. 2 jam tandas. 2 jam tandas. 8 kali masuk tandas. Ada berbelas-belas sunnah Nabi. Sebelum, dalam, sampai keluar daripada tandas. Tak perasan pun. Satu saya sebut. Pagi ni kita sebut. Pagi ni kita sebut. Kita cuba sebut. Yang pertama, langkah kaki kiri. Masuk tandas, langkah kaki kiri. Saya perhati kalau pergi ke surau, pergi ke masjid, saya perhati, tengok kan bila orang masuk tandas kan, tak ada siapa peduli sunnah ini. Sunnah adalah cahaya. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah, Allah memberinya satu cahaya. Sunnah adalah keberkatan. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah dalam kehidupannya sehari, Allah bagi satu keberkatan. Sebab tu orang yang kaya sunnah, banyak barakah. Banyak barakah. Masuk tandas kaki, sunnah Nabi. Kemudian sebelum masuk tandas baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, hafal tapi tak sebut. Macam mana nak bagi sebut? Letak di dinding sebelum masuk tandas tu. Jangan letak dalam tandas. Alim sangat tu. Lekat. Pergi beli, ada kedai, dia jual doa-doa ni. Letakkan doa-doa ni di rumah kita. Stiker tu RM2 je. Ada yang RM5 je, stiker-stiker tu. Nak masuk dalam rumah, apa doanya? Langkah kaki kanan, masuk dalam rumah. Bismillah. Nak keluar daripada rumah, lekat stiker tu. Bismillah. Kaki kiri, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah jaga kamu, Allah lindung kamu, Allah cukupkan hajat kamu. Lekat di pintu nak keluar, lekat di pintu nak masuk dalam rumah. Setiap kali langkah, teringat, baca.
Kalau dah lekat, tak baca juga, berat sangat tu. Lekat di cermin kita doa. Lekat di pintu sebelum masuk tandas. Jangan dalam, di luar tu. Doa. Anak-anak nak masuk pun semua tengok. Tulis adab-adab sunnah Rasulullah ketika sebelum dan di dalam bilik air. Dalam tandas. Tulis dekat situ. Dalam rumah kita. Di dapur kita, cari sunnah-sunnah Rasulullah ketika makan. Cari yang sahih. Nabi basuh tangan sebelum makan, Nabi guna tangan kanan, Nabi guna 3 jari, Nabi kutip makanan yang jatuh kalau tidak kotor, Nabi ambil lauk yang dekat, Nabi baca bismillah, Nabi ucap alhamdulillah, Nabi basuh tangan selepas makan, Nabi tidak membazir, Nabi menghabiskan sisa makan. Itu dah berapa? Itu semua tu sunnah Nabi. Cari dalam internet, print keluar, lekat di bilik air pula. Lekat di dapur rumah kita. Sunnah itu nur, cahaya. Sunnah itu keberkatan. Hari ini orang hilang berkat dalam waktu. Sedar-sedar dah pukul 3 petang, sedar-sedar dah pukul 7 malam, sedar-sedar dah pukul 11 malam. Barakah waktu hilang, barakah duit hilang, barakah anak-anak hilang, barakah kehidupan hilang, barakah duit ringgit gaji hilang. Sebab manusia membunuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tarik balik keberkatan ni masuk berhimpun dalam rumah kita. Hidupkan sunnah Nabi. Ajak anak-anak suami isteri hidupkan sunnah Nabi. Kan banyak. Kita masuk tandas antara sunnah Nabi. Banyak. Tidak menghadap kiblat. Sebab tu siapa yang buat rumah walaupun tandas tu tertutup, jangan menghadap kiblat. Tandas kita. Dah kita belajar agama, kita dah belajar. Okey, bagi tahu kat arkitek, tandas nanti buat kat sini. Sebab kontraktor dia tengok drawing tu. Kontraktor dia tengok drawing, oh tandas ke sini. Ni kenapa tandas sini? Sana kiblat. Tidak bercakap-cakap ketika qada hajat. Tidak melihat kepada kemaluan. Tidak melihat kepada langit. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Membersihkan najis dengan tangan kiri, berdehem-dehem selepas qada hajat, semua itu sunnah Nabi. Berbelas-belas. Saya catat kat sini, kalut-kalut tadi ni ada lebih kurang 16. Buang air di tempat yang tidak dilihat orang. Kan kita alhamdulillah di Malaysia ni ada tandas apa semua, masuk memang orang tak tengok lah. Zaman dulu dia tak ada tandas, kita pergi kawasan yang semak sikit. Dan yang paling utama juga ialah Nabi lalu kubur 2 orang zaman itu Islam. Tetapi Nabi kata fa innahuma yu'adzaban. Nabi lalu mukjizat Rasulullah, Nabi melihat dan mendengar mereka sedang diazab. Mukjizat Nabi. Nabi kata mereka bukan buat benda yang besar, tetapi mereka tidak bersih elok apabila buang air. Tuan-tuan, hadis ni 20 tahun lepas saya belajar. Dulu 20 tahun. Saya baca hadis ni lama dah dulu. Betul-betul hadis Nabi suruh jaga apabila kita buang air kecil, bila kita buang air besar, Nabi kata hati-hati, hati-hati fa inna ammata adzabil qabri minhu. Banyak siksaan neraka, siksaan di azab kubur berpunca daripada tidak menjaga
ketika buang air kecil dan air besar. Puluh tahun dulu saya baca hadis ni, saya tak faham. Buang air kecil, buang air besar bukan susah pun. Kita duduk di situ, kita basuh, elok, kita bangun, selesailah. Kenapa ramai yang mana diseksa di azab kubur berpunca daripada tidak sempurna buang air kecil dan air besar, tak basuh elok. Sampailah pada satu hari, ni saya cerita ni, bila kita selalu cerita hadis ni. Satu hari saya pergi ke negara yang bilik air dia tak ada air. Nama bilik air kan, tandas. Di Eropah lah. Tandas dia tak ada air. Bila kita masuk tandas yang tak ada air, kita nak istinja. Istinja ni basuh kencing menggunakan tisu, bersih ataupun tidak? Istinja menggunakan tisu, bersih ataupun tidak? Bersih, boleh. Istinja menggunakan tisu adalah boleh. Maka bila pergi ke negara yang tandas dia tak ada air, saya pun guna tisu. Ada syarat dia lah, najis tu tidak kering, tidak meleleh apa semua. Kita jaga syarat tu. Bila kaki kita kering, kita pakai slipper. Saya masuk tandas, kalau di Jepun, dia ada tandas yang duduk di bawah tu apa? Bukan yang duduk macam ni, yang cangkung. Di Jepun dia ada tandas yang cangkung tu. Sama macam tandas kita, tapi air tak ada. Tisu dia sediakan banyak. Bila kita duduk di tandas cangkung tu, kaki kita semua kering. Habis kita buang air kecil, kita kencing, saya pun tengok. Bukan tengok kemaluan. Tengok kaki. Saya tengok ada percikan air kencing. Yang selama ni kita tak pernah nak ambil tahu benda tu. Kita tak pernah ambil peduli. Rupanya bila kita kencing, walaupun air kencing tu pergi ke lubang, tapi ada yang menitik. Terkena kaki dan slipper kita. Saya pun tengok. Saya kata, inna lillah, dalam hatilah, wa inna ilaihi raji'un. Hari ni baru nampak. Tapi selama ni alhamdulillah, walaupun kena kaki, kita keluar, kita ambil wuduk. Maksudnya kita basuh. Selamat. Cumanya, ada orang yang apabila dia buang air, saat lagi dia pakai balik. Dia pakai balik kain, dia pakai balik seluar, kena yang kawasan tadi, yang kencing tadi ni. Yang mercik-mercik tadi. Maka kotor seluar dia. Seluar itulah, kain itulah, jubah itulah yang dia bawa semayang. Yang ni lah yang datang banyaknya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Satu. Nombor dua. Bila saya masuk tandas yang tak ada air ni, saya pun ambil tisu. Minta maaf, dia bukan lucah ni, kita nak ajak. Kita ambil tisu, habis kita dah kencing, kita dah berdehem. Biasalah berdehem, bukan 5 minit. Biasalah berdehem sekali, berdehem. Nabi minta, sunnah Nabi, kita berdehem. Istibra' dia panggil, istibra'. Lelaki dan perempuan. Kita berdehem macam tu, 2-3 kali. Kita berhenti sekejap, berapa saat, kita berdehem lagi, kita berdehem. Kemudian saya ambil tisu letak di kepala tu. Kita pun letak. Kali tisu, letak. Kali tisu. Kemudian saya tunggu beberapa saat. Tunggu 5 saat, tak lama. Saya cuba berdehem lagi. Sebab kali ni tak guna air. Saya ambil tisu baru, saya letak. Bila saya ambil tisu baru, saya letak. Tadi dah berdehem 3 kali, ada air. Sikit, dia bukan air percik. Tak ada, sebab kita tak ada air di situ. Bukan percik-percik mana-mana, tisu tu tisu baru. Sekali lagi saya mengucap panjang dalam hati, saya kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila dah nampak kali keempat tu, nampak lagi, saya berhenti 5-6 saat, saya ambil tisu baru, saya letak, saya angkat, ada sikit.
Saya buat kali ke-5, kali ke-6, kali ke-7 saya ambil, baru saya letak dan tak ada. Baru betul-betul kering. Maksudnya berapa ramai di kalangan kita yang bila buang air kecil, tak berdehem apa pun, terus mangkit, dia basuh sekali je, terus bangun, pergi. Ini yang Nabi sebut, ramai yang tak jaga kebersihan bila buang air kecil dan air besar. Rupanya ada saki-baki. Selepas pada tu, kita pun makin berjaga-jagalah, saya sendiri kan. Kita makin berjaga-jaga. Sebab kita tahu dah tahap mana, kita berapa kali, tahap mana. Dia tak ada lah sampai 10 minit tuan-tuan kan. Berhenti 5 saat berdehem, berhenti 10 saat berdehem. Tengok, kalau nak tahu jangan guna air, nak tahu kita punya, orang panggil apa, bukan kekuatan, nak tahu kita punya, dia punya tu lah, longgak tak longgak terang mana kan. Berapa kali ambil tisu kosong tu letak, tengok. Sebab tisu ni, kalau dia kena air, dia nampak. Walaupun bukan setitik pun, 1/3 titik tu, 1/5 titik pun dia boleh nampak. Tisu dia boleh kesan. Tak ambil? Dia boleh nampak. Ada lagi. Sampai kita tekan dalam macam tu, tengok. Tak ada. Okey, bersih waktu tu. Baru cuci. Baru mangkit. Baru bangun. Jadi tuan-tuan, saya sebutkan pagi ni sekadar tu saja. Kita nak jaga benda-benda, orang kata, benda itulah yang utama dalam hidup kita. Kita buat ibadat puluh-puluh tahun, tengok-tengok wuduk kita tak sah pun. Sebab apa? Air kencing kita, najis kita tak cuci dengan baik. Kemudian yang terakhir 2 minit, isu Palestin. Tuan-tuan berdoalah tiap-tiap hari. Kita duduk jauh, kita tidak diwajibkan untuk berperang bersama, kita jauh. Yang wajib penduduk Palestin, kemudian keliling tu. Kita berdoa, satu. Yang kedua, buat sumbangan. Buat sumbangan. Kerana itu disoal oleh Allah SWT nanti. RM1 pun tak apa, bagi. RM2 ke RM5. Dan kita ada saham. Dulu kita pernah membantu orang-orang Palestin untuk lawan dengan musuh-musuh Allah. Itu untuk tajuk Palestin secara ringkaslah sebagai peringatan. Saya ada bagi banyak peringatanlah di sana dan di sini berkaitan tajuk Palestin tersebut. Jadi yang tu saja untuk pagi ini, tengah hari ini. Semoga kita semua ikhlas datang pada pagi ini dan semoga Allah SWT mengampunkan kita semua dan menghimpunkan kita semua insya-Allah dalam satu hari dalam syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.